Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabi'atul Adawiyah binti Samsuddin, nombor matrik 054495, dan saya akan membuat pembentangan mengenai isi penting bagi video topik nombor 3. Topik yang ketiga adalah mengenai kalam hikam yang ketiga. Kalam hikam tersebut adalah sawabikul himam la taharrikul aswaril aqdar. Kalam hikam ini membawa maksud keinginanmu yang paling kuat tidak mampu untuk menembusi pagar ketentuan Tuhan. Iaitu kata-kata hikmah ini menjadi sebab bagi hikmah yang sebelumnya, iaitu hikam yang kedua, dan juga pengantar bagi hikmah yang selepasnya, iaitu hikam yang keempat nanti. Kata-kata tersebut, kata-kata hikam yang ketiga ini membawa makna bahawa keinginan ataupun keyakinan yang tinggi oleh seorang itu untuk mendapatkan sesuatu tetap tak dapat mengalahkan takdir dan takdir ketentuan daripada Tuhan. Kehendak dan semangat yang tinggi daripada seorang yang arif juga tak dapat merubah kekuatan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kerana kehendak yang paling kuat adalah kekuatan dalam diri yang menjadi sebab terjadi sesuatu dengan kehendak Allah. Dan sesuatu yang terjadi yang disebabkan kehendak seorang yang ini wali disebut sebagai karamah. Manakala sesuatu yang terjadi disebabkan kehendak oleh ahli sihir atau orang yang jahat adalah disebut sebagai ihanah. Dalam kitab ini, penulis telah mentashbihkan takdir Allah dengan banda yang mempunyai pagar yang dapat menjaganya dan mempertahankannya daripada ancaman musuh, di mana tadi keinginanmu tidak dapat maksud daripada kalam tadi, keinginanmu tidak dapat menandingi, menembusi pagar ketentuan Tuhan. Dimentashbihkan takdir Allah itu dengan banda yang mempunyai pagar, yang pagar itu dapat menjaga dan mempertahankan daripada ancaman musuh. Dan gambaran daripada kata-kata itu, dia menggunakan gaya isti'arah makniyah, iaitu gambaran yang panjang mengenai sesuatu, tapi maksud yang dia nak sampaikan adalah maksud dia lain daripada apa yang digambarkan tu. Seterusnya kita dapat mengetahui bahawa tiada seorang pun yang dapat mencapai kehendak mereka walaupun dengan keyakinan yang tinggi, walaupun semangat yang tinggi, melainkan dengan izin Allah. Maknanya apa yang diorang dapat, apa yang kehendak yang Allah makbulkan itu adalah semuanya dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, kehendak itu takkan termakbul. Dan kita wajib meyakini bahawa kehendak yang kuat menjadi sebab yang biasa yang tidak meninggalkan sebab. Maksudnya termakbulnya kehendak-kehendak yang daripada orang-orang yang soleh ini itu adalah perkara biasa sebab disebabkan daripada keyakinan yang kuat tu, tapi semuanya disebabkan disebabkan takdir Allah tu seiring dengan apa yang dia kehendaki. Seterusnya, kehendak yang termakbul tersebut berlaku bukan kerana sebab itu, tapi menerusi sebab tersebut. Ni yang tadi lah, maksudnya apa yang orang-orang soleh itu kehendaki, dia termakbul sebabkan bukan sebab semangat atau keyakinan daripada orang tersebut, tapi kerana apa yang dia kehendaki itu bertetapan dengan apa yang Allah telah takdirkan, berselari dengan apa yang telah Allah kehendaki. Jadi kehendak tu bukanlah sebab dia, bukan sebab himam tu, semangat tu, tapi menerusi semangat tu Allah makbulkan kehendak tu. Sebagai contoh untuk kita mudah faham, jika ada keyakinan ketika kita belajar, biasanya Allah akan bagi kita berjaya, tapi boleh saja Allah takdirkan untuk tidak berjaya. Maknanya kalau kita dah bersungguh-sungguh kita belajar, kita yakin untuk kita berjaya, biasanya Allah akan bagi kejayaan tu. Tapi boleh saja kalau kita dah belajar bersungguh-sungguh, kita dah yakin kita akan berjaya, tapi boleh saja Allah untuk tak bagi kita berjaya, sebab itu apa yang Allah telah tetapkan dan mungkin itu yang paling terbaik untuk kita.
Seterusnya, apa sahaja yang berlaku kerana ketetapan Allah pada hakikatnya berlaku di samping asbab dan bukan berlaku kerana asbab itu. Ini sama dengan tadi, maksudnya apa yang kehendak-kehendak yang telah tercapai itu berlaku di samping apa yang di samping kehendak orang-orang yang soleh, dan bukan berlaku sebab oleh orang-orang sebab kehendak orang-orang soleh itu. Kehendak yang kuat, sebab tu Allah makbulkan, bukan sebab tu, tapi sebab di samping kehendak yang kuat tu Allah makbulkan kehendak-kehendak tu. Seterusnya, kehendak orang-orang yang soleh biasanya akan termakbul oleh Allah kerana hati mereka dekat dengan Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda supaya berhati-hati dengan firasat orang mukmin kerana mereka bercakap dengan cahaya ilham daripada Allah. Maknanya apa yang orang soleh ni kehendaki biasanya apa yang Allah bertepatan dengan dapat ilham daripada cahaya Allah sendiri, sebab tu benda tu boleh termakbul. Ini kerana hati mereka dekat dengan Allah dan hanya untuk Allah. Seterusnya, orang yang punya himmah dan ataupun semangat yang tinggi ni adalah orang yang kenal dengan Allah. Manakala orang yang ada himmah yang kuat ini, orang yang ada himmah yang tinggi biasanya adalah orang yang kenal dengan Allah. Tapi orang yang ada himmah yang kuat untuk tuntutan duniawi saja, itu adalah himmah yang paling rendah di sisi Allah. Kerana tuntutan mereka hanya untuk duniawi, bukan untuk Allah. Tapi kalau maka himmah itu adalah paling rendah. Kalau yang betul-betul kenal Allah, dia ada kehendak tu adalah hanya untuk mencapai keredaan Allah, maka itu adalah himmah yang paling tinggi. Walau bagaimanapun, orang yang punya himmah yang paling kuat sekalipun tak dapat menandingi takdir Allah. Ini yang maksud daripada hikam tadi, yang keyakinan yang kuat pun tak dapat menembusi pagar ketentuan Allah. Walaupun daripada orang yang punya himmah yang paling kuat sekalipun tak dapat menandingi apa yang Allah telah takdirkan. Seterusnya, antara golongan yang kehendaknya termakbul oleh Allah yang telah disyarahkan, yang pertama adalah orang yang fana fi ismi, iaitu mereka yang digunakan rasa semua makhluk yang dia rasa bahawa semua makhluk yang nampak adalah berzikir mengingati Allah, dan tiada ruang untuk dia melihat makhluk yang tak mengingati Allah. Dan kedua adalah fana fi zati, iaitu mereka hilang kesedaran tentang makhluk dan merasai hanya Allah saja ada. Hanya ada Allah, tapi makhluk semua dia hilang kesedaran. Dan golongan yang kedua ini fana fi zati, ialah jika dia berkehendak walaupun hanya terlintas di hati, pasti akan Allah makbulkan walaupun tanpa perlu bersungguh-sungguh untuk meminta. Walaupun orang yang fana fi zati ni dia tingkat yang tertinggi lah. Kalau dia berkehendak walaupun benda tu dia terlintas saja, dia nak sesuatu tapi dia terlintas saja di hati, pasti Allah akan makbulkan walaupun tanpa dia ada himmah yang kuat ataupun semangat yang kuat untuk dapatkan benda tu. Walaupun begitu, adat bagi orang yang kenal Allah ini, apabila ada apa yang mereka kehendaki terjadi, mereka akan suka. Tapi apabila apa yang mereka kehendaki tak terjadi, mereka akan lebih suka. Ini adalah sikap orang yang dah kenal Allah. Apabila apa yang biasanya Allah akan bagi apa yang Allah akan makbulkan apa yang mereka kehendaki. Dan kalau Allah makbulkan tu, mereka akan suka. Tapi kalau Allah, apa yang mereka kehendaki tu Allah tak makbulkan, tak tunaikan, tak makbulkan, mereka akan jadi lebih suka. Sebab mereka telah kenal Allah, mereka tahu apa yang terbaik Allah bagi untuk mereka. Kerana mereka dengan hal tu, mereka tu hatinya telah dekat dengan Allah. Jadi kalau apa yang mereka kehendaki tu Allah tak bagi, benda tu dapat menambah kejelasan mereka dalam mengenal Allah. Kerana bila Allah tak bagi tu, mereka dapat sedar bahawa mereka hanyalah hamba yang tidak mampu menandingi ketentuan Allah. Kalau Allah sentiasa bagi, mereka akan rasa takut sebab mereka hanyalah hamba yang ketentuan Allah tu lagi hebat daripada mereka lah. Mereka tak ada apa-apa. Dan menjadi sunatullah apabila Allah akan makbulkan kehendak orang yang hatinya hanya untuk Allah. Allah sunatullah, Allah akan makbulkan orang-orang yang baik, orang-orang yang hatinya kehendaknya hanya untuk mendapat keredaan Allah.
Dan seterusnya himar yang paling sempurna adalah himar orang yang hatinya hanya untuk Allah dan berkehendak untuk mendapatkan keredaannya. Seterusnya murid, ini orang yang mahu belajar mencari keredaan Allah, dan juga orang arif yang tadi, orang yang telah kenal Allah dengan rasa kenal Allah. Dua golongan ini adalah hatinya dekat dengan Allah dan kebiasaannya Allah akan bagi apa yang mereka kehendaki itu terjadi. Dan semua ini adalah bersangkut dengan hal ihwal hati, dan hanya Allah yang tahu hati kita, keadaan hati kita, sama ada tinggi ataupun rendah. Dan apa yang diminta oleh orang arif dan berlaku, dan apa yang orang arif ni dia minta, dia berkehendak, dan benda itu berlaku, hakikatnya yang termasuk dalam tadi Allah. Macam tadi, apa yang orang arif ni minta dan benda itu berlaku bukan sebab semangat ataupun himar daripada mereka, tapi benda itu memang ada dalam tak ada Allah, maka benda itu terjadi. Sekali sebagai kesimpulan, dapat kita simpulkan daripada perbahasan kalam hikam ni bahawa kehendak yang paling tinggi, yang paling kuat sekalipun daripada orang yang dekat sekalipun dengan Allah, masih tidak dapat menandingi kehebatan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam menjadi sunatullah untuk Allah kabulkan kehendak orang yang hatinya hanya untuk Allah. Akan tapi ini tidak menolak kemungkinan untuk Allah terjadikan ia berlaku kerana tak ada Allah, itu jauh lebih hebat. Memang sunatullah lah Allah tu untuk tulis sunatullah bahawa Allah tu akan kabulkan kehendak orang-orang yang hatinya hanya untuk Allah, yang kehendaknya hanya untuk Allah, yang hatinya dekat dengan Allah. Tapi benda tu masih tak menjadi wajib lah untuk Allah mengabulkan semua kehendak dia, dan masih benda ada yang Allah tidak akan jadi, harus untuk Allah tidak jadikan ia berlaku kerana tadi Allah itu jauh lebih hebat daripada apa yang dia kehendaki. Dan orang arif ini dia faham dengan hal tersebut, dan mereka tidak akan bersedih, bahkan mereka gembira dengan apa yang kalau tak dapat kehendak tu, sebab kehendak yang mereka turuti bahkan lebih gembira. Mereka turuti itu, mereka gembira dengan apa yang Allah bagi, yang Allah tak bagi tu, sebab mereka memahami benda tu, dan Allah menyatakan sebab Allah menyatakan mereka kedudukan mereka sebagai hamba yang tiada apa-apa berbanding dengan kehendak yang Allah telah tetapkan kepada mereka. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.